Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat sambung, kita dapat berkumpul sekali lagi untuk kita sambung kuliah kita yang telah lalu, yang telah kita tinggalkan. Saya ingat beberapa minggu yang lepas, last month kot, bulan lepas, bulan 7 kan. Dah hari tu kat mana hari tu? Dah habis lah? Bekal makanan dah habis dah? Dah habis lah? Dah hari ni kita nak masuk tajuk yang baru. Itulah bab yang ketiga lah. Al-Babus Salis, the third chapter. Bab yang ketiga daripada nota fiqh yang kita telah kongsikan, daripada fiqhu at-taharah, the science of purification. Fiqhu at-taharah, fiqh bersuci ni dimulai dengan babul miyah, itulah bab air yang telah kita kongsikan beberapa siri kuliah. Saya ingat panjang jugalah isu air tu. Kemudian kita masuk bab yang kedua, itulah babul aniyah ataupun babul awani. Tidak sebanyak babul miyah, bab air yang telah kita kongsikan. Saya ingat bab bekal makanan hanya 2 atau 3 kuliah saja. Memang kalau kita lihat dalam buku-buku fiqh, babul awani tidaklah sebanyak babul miyah. Bab bekal-bekal makanan ni tidaklah sebanyak bab air lah. Bab air tu lebih banyak yang dibahaskan oleh para ulama. Walaupun kita di sini kongsi tidaklah kesemuanya. Kalau nak kongsi ke semua, kena baca buku kitab fiqh betul-betul lah kan, dan baca word by word baru betul-betul puas hati. Tapi kalau belajar macam tu tak boleh sebulan 2 kali, dia kena sehari 2 kali. Sehari 2 kali boleh lah kan. Tapi pasal kita di sini, kita nak belajar perkara-perkara asas yang bersabit dengan fiqh, especially fiqh ibadah dimulai dengan fiqh taharah, untuk mudah kita beramal lah. Di samping kita nak tambah ilmu pengetahuan kita. Kadang-kadang orang kita ni benda asas pun tak lepas lagi, je tak? Usahakan nak ingat ayat-ayat Quran yang bersabit dengan hukum hakam fiqh ni, ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Usahakan nak ingat hadis Nabi, bukan kata orang lain. Saya sendiri pun tidak ingat kesemuanya, kan? Walaupun dia satu keutamaan jugalah untuk kita tahu setiap dalil yang dijadikan sandaran dalam hak fiqh ni. Memang ustaz memang kena tahulah, macam saya, especially yang mengajar fiqh, mesti tahulah setiap dalil yang disandarkan oleh para ulama dalam sesuatu isu, supaya kita tahu. Bukan nak suruh tuan-tuan ingat dalil tu, tuan-tuan tak apa pun tak apa. Tapi cara kita belajar ilmu fiqh memang macam tu. Hatta dalam ilmu syariat keseluruhan, memang kita kena tahu sikit sebanyak tentang sandarannya. Mesti kita kena tahu, kerana agama diasaskan dengan dalil. Nampak? Dalil syarak lah, bukan dalil orang kita buat sendiri. Kan? Kerana kepentingannya. Dan dulu saya pernah sebut akan kepentingan dalil ini, dan saya pun tak pernah marah lah kalau tuan-tuan minta dalil pun. Walaupun ada orang tak suka juga, apa minta dalil, orang awam tak perlu tahu dalil. Kenalah, pasal dalil ni ialah ayat Quran. Mesti kita nak kena dekatkan diri dengan ayat Quran. Dalil ni hadis-hadis Nabi. Macam mana kita nak kenal Rasulullah kalau kita tak baca kalam baginda? Mestilah, walaupun kita sekadar nak tahu hukum, tapi selaku orang yang mengajar ni, dia mesti dedahkan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi kita pun lebih tenang, lebih belajar pun lebih bagus. Pasal kita nak dekatkan diri kepada nah syarak. Nak dekatkan diri kepada Allah menerusi kalamnya, dan juga Rasulullah menerusi kata-kata. Baik.
Kita pergi terus kepada bab yang ketiga, itulah bab qada al-hajah. Bab qada hajat. Saya tulis bab qada al-hajah. Bab qada hajat. Walaupun di sana ada beberapa peristilahan yang lain. Memang dalam sebahagian ilmu, termasuk fiqh ni, peristilahan yang digunakan kadang-kadang berbeza antara satu buku dengan buku yang lain, antara satu kitab dengan kitab yang lain, hatta di antara satu ulama dan ulama yang lain, kadang-kadang mereka menggunakan peristilahan yang tidak sama. Sama juga dalam ilmu fiqh. Banyak main istilah. Sebab itu dalam konteks fiqh juga ada ulama yang mengarang buku khas tentang istilah-istilah fiqh ni. Al-mustalahat al-fiqhiyah, istilah-istilah dalam fiqh. The terminologies in Islamic jurisprudence. Istilah-istilah dalam fiqh. Pasal peristilahan juga memainkan peranan penting. Hatta dalam suatu mazhab kadang-kadang ada peristilahan yang tidak sama. Kalau ada peristilahan yang sama sekalipun, kadang-kadang pemahaman satu aliran kepada aliran lain itu berbeza. Kontennya, aplikasinya. Boleh follow tak? Kan? Sebab itu ada buku khas istilah-istilah fiqh. Kalau tidak ada buku khas sekalipun, dalam muqaddimah satu buku, para ulama akan menjelaskan istilah-istilah fiqh. Kita ambil buku yang paling mudah lah, macam contohnya buku Al-Mu'tama' fil Fiqh Syafi'i, buku kontemporari lah, buku semasa kan, yang dikarang oleh Abdullah Az-Zuhaili, anak kepada Wahbah Az-Zuhaili. Banyak masjid ada buku tu kerana dia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, dan dia buku fiqh mazhab Syafi'i yang updated, yang telah dikemaskinikan oleh beliau, dan dia dianggap sebagai one of the best book dalam mazhab Syafi'i terkini. Dia buku mazhab Syafi'i yang inilah. Banyak saya tengok ada di masjid surau. Kok sini pun ada kot, saya tak tahu. Tak boleh nak paling. Salah watam hari. Aduh, jadi macam robot hari ni. Tidur atas cushion, salah bantal. Kiri okey, kanan tak boleh paling. Salam pun assalamualaikum macam tu tadi. Kan? Nampak? Sebelum dia nak masuk fiqhut taharah, after muqaddimah, after preface, pendahuluan, dia memulakan dengan istilah-istilah fiqh dalam mazhab Syafi'i. Especially yang ada hubung kait dengan fatwa. Dalam mazhab Syafi'i, bila dia kata as-sahih, pendapat yang sahih, apa maksudnya? Bila dia kata al-asah, apa maksudnya? Tak sama tu. Yang lebih sahih, yang sahih. Ada bila dia kata al-azhar, yang lebih zahid, tak sama. Hatta bila dikatakan qaul dan wajh, kalau kita nak terjemah bahasa Melayu, dua-dua kita kata pendapat. Tapi dengan kita tahu istilah ini, bila kita baca buku-buku fiqh mazhab Syafi'i, kita tahu bila satu pendapat dipanggil dengan istilah qaul, ia merujuk kepada pendapat al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Bila satu pendapat dinisbahkan kepada wajhun, ia merujuk kepada pendapat ulama-ulama Syafi'i. Jadi ia tak perlu kata hadza qaulun lil Imam Syafi'i, ini adalah qaul Imam Syafi'i, tak perlu kata. Cukup dia kata wa fi hadhil mas'alati qaulan, dalam permasalahan ini ada dua qaul, yakni dua qaul Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dia tak perlu sebut Imam Syafi'i pun tak apa, kerana kita tahu dalam peristilahan mazhab Syafi'i, bila sebut qaul, ia adalah pendapat al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Walaupun cara bahasanya qaul ni diguna pakai oleh seluruh mazhab, yang mana merujuk pada pendapat. Secara amnya, kalau pendapat saya, ini qaul Ustaz Hasan. Kalau pendapat imam sekian, ini qaul imam sekian. Qaul ni makna pendapat. Tapi dalam konteks mazhab Syafi'i yang lebih sempit, ilmiahnya ialah, keilmuannya dia rujuk kepada pendapat al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kalau ulama-ulama Syafi'i, dia merujuk kepada kataan wajah. Dia tidak sama. Jadi peristilahan ini juga memainkan peranan yang penting. Ala kulli hal, anyway, peristilahan ini dia tidaklah mempengaruhi orang kata apa, hukum hakam syarak in specific, tapi ada signifikan yang tertentu yang perlu kita tahu. Dan dalam banyak hal, istilah ini dia tidak ada apa-apa kesan lah dalam setengah-setengah keadaan. Sama juga peristilahan dalam
pembaban, mana meletakkan suatu bab. Dia tidak ada masalah sama sekali. Ada ulama kalau tuan-tuan ingat dulu saya perlu sebut satu kaedah, dia kata la musyahata fil istilah. Dalam sebahagian buku usul dan ulama fiqh juga menggunakan pakai kaedah berkenaan, itulah la musyahata fil istilah. Tidak ada permasalahan dengan istilah. Dan sebahagian istilah-istilah ni pun baru. Saya dah pernah hurai pada tuan-tuan kalau tuan-tuan pernah ada kuliah yang lepas. Kataan akidah zaman dulu tak ada. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, dia muncul beberapa ratus tahun selepas Rasulullah SAW wafat. Dan ulama yang terawal menggunakannya ialah Al-Imam Al-Qushairi, Abul Qasim Al-Qushairi dalam bukunya Ar-Risalah, buku tasawuf. Dia hok mula-mula guna perkataan aqaid, akidah. Memanglah dalam Quran ada akidah tu, tapi dia tak merujuk kepada kepercayaan. Dia hanya sekadar simpulan dari sudut bahasa saja. Dan bila kita jumpa dalam fiqh ni, dalam bab sumpah tu, ada Allah Ta'ala sebut surah Al-Ma'idah, innallaha la yu'akhizukumullah billaghwi fi aymanikum walakin bima aqadtumul ayman. Allah Ta'ala tidak mengazab kamu di atas sumpah yang lara, tapi di atas sumpah yang kamu ikatkan. Pasal akidah ni mana ikat, kan? Nampak? Dia istilah yang baru, tapi boleh lah digunakan, tak ada masalah apa-apa, kan? Dalam sebahagian perkara lah, tapi dalam sebahagian perkara yang lain, peristilahan ni dia memainkan peranan juga, ya. Baik, saya guna istilah qada' al-hajah pasal orang Melayu suka guna qada' al-hajah. Walaupun para fuqaha menggunakan beberapa peristilahan. Ni dalam kuliah fiqh, dalam kuliah biasa kita tak perlu hurai, ni pasal kuliah fiqh kan. Jadi walaupun hanya melibatkan bab, saya sebut jugalah, kan. Ada ulama guna qada' al-hajah, sebahagian daripadanya. Saya pun guna istilah yang sama, dan saya kira sebahagian ulama-ulama contemporary menggunakan istilah berkenaan. Syekh Al-Azazi dalam Syekh Senang Abdul Wahid Salam Bali, ulama Mesir tu, dalam buku matan fiqhnya Bidayatul Mutafaqih, menggunakan istilah bab qada' al-hajah. Dan ada sebagainya lain. Hatta ulama-ulama yang terdahulu pun menggunakan istilah sama, dan kita sudah familiar dengan istilah itu. Walaupun di sana ada istilah-istilah yang lain. Pasal apa digunakan qada' hajat? Qada' hajat, qada' ni makna melunaskan, melangsaikan. Hajat maksudnya berak dan kencing lah. Walaupun hajat ni dari sudut bahasa tu makna hajat, keperluan kita, kan? Kita macam berlapik sikit lah, qada' hajat. Walaupun hajat ni kan keperluan, benda yang kita nak kan, dari sudut bahasanya. Tapi satu orang kata istilah yang agak berlapik, qada' al-hajat. Hatta sebagian sahabat Nabi SAW menggunakan istilah itu. Antaranya ialah Abdullah bin Ja'far yang diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah atau dalam Sunan Abi Dawud. Jadi peristilahan ni tidak ada masalah, tapi masih ada sandarannya, ialah hadis yang diriwayatkan oleh beliau di mana katanya kana ahab ma istatara bihi Rasulullah li hajatihi hadfun au haish nakhlin. Nampak? Kata Abdullah bin Ja'far, kalau tak silap adalah hadis Abi Daud ataupun dalam Ibnu Majah, saya lupa. Perkara yang paling disukai oleh Rasulullah SAW untuk mengqadakkan hajatnya, bukan untuk mengqadakkan hajatnya. Perkara yang paling disukai oleh Rasulullah SAW untuk hajatnya, kana ahab ma istatara bihi Rasulullah li hajatihi. Perkara yang paling disukai oleh Rasulullah SAW untuk dia berlindung dengannya untuk hajatnya, yakni untuk qada' hajat. Jadi guna perkataan hajat itu. Hadfun au haish nakhlin. Hadfun ni makna al-makanul murtafi', tempat yang tinggi. Nabi bila nak qada' hajat, Nabi berlindung di tempat yang tinggi supaya dia tidak dilihat oleh orang lain. Pasal duduk padang pasir kan. Bukan ada tandas macam kita zaman le ni. Tak payahlah cari bukit ke tempat tinggi ke apa. Masuklah tandas tu.
Dia tak ada. Jadi bila Nabi atau para sahabat yang nak qada hajat, benda yang dia suka untuk berlindung daripadanya, yakni daripada dilihat oleh orang lain, ialah dengan tempat yang tinggi, au haish nakhlin, ataupun timbunan daun-daun ataupun dahan-dahan kayu yang ada. Mana Nabi pergi selindung kat situ. Pasal tak boleh kita qada hajat di hadapan orang lain. Nampak? Especially buang air besar. Berak lah, berak. Buang air besar tu berlapik sikit kan. Berak kan. Depan orang tak boleh langsung. Sepakat para ulama, al-ra'id, berak, buang air besar, tak boleh di hadapan orang. Walaupun orang tu tak nampak aurat kita. Tapi dia nampak kita duduk berak, tak boleh. Tapi ulama khilaf, kencing. Boleh tak kencing depan orang? As long as dia tak dilihat auratnya. Kalau lihat aurat, tak boleh belakang. Tak berak kencing pun tak boleh orang lihat aurat kita. Ni isu dia kalau aurat tak nampak. Boleh atau tidak kita kencing, orang lain tengok. Ulama sepakat sunnah lah kita kencing. Juga berlindung daripada orang lain. Tapi dalam setengah-setengah keadaan boleh kita kencing. Orang nampak kita kencing as long as dia tidak nampak aurat kita. As long as dia tak nampak aurat kita. Pasal ada juga riwayat, walaupun tidak banyak, Nabi SAW kencing dan dia dilihat oleh para sahabatnya. Umpama hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan juga Bukhari daripada Huzaifah bin Al-Yaman. Nampak? Jadi itu isu yang lain, mungkin saya akan sebut selepas ini. Nak cerita, ada disebut hajat. Jadi kita boleh guna istilah itu, hajat. Dan ulama guna qada al-hajah, melunaskan hajat. Dan dia juga diguna pakai oleh para sahabat Nabi SAW. Jadi tidak ada masalah. Dalam sebahagian buku fiqh dia guna al-istitabah. Al-istitabah. Qada hajat mana melunaskan hajat. Ada sebagai buku fiqh dia guna perkataan al-istitabah. Banyak juga dalam buku-buku fiqh, juga termasuk dalam buku-buku fiqh mazhab Syafi'i yang saya lihat, ulama menggunakan perkataan al-istitabah, babul istitabah. Bab istitabah. Istitabah ni daripada perkataan tayyib. Tayyib ni makna bagus, makna bersih. Tatayyub. Tatayyub ni makna memperelokkan diri. Kerana bila kita buang air kecil atau buang air besar, kita hendaklah memperelokkan diri kita, yakni membebaskan diri kita daripada kenajisan berkenaan. Jadi ulama guna perkataan al-istitabah. Dan sekiranya ramai juga yang guna. Al-Imam Omar Al-Yamani dalam bukunya Al-Bayan, one of favorite book yang kita rujuk lah dalam perbandingan mazhab, yang dianggap juga encyclopedia, buku fiqh menyeluruh yang menyatakan pendapat para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama mazhab yang lain, termasuk imam-imam yang empat. Dia guna babul istitabah. Bab nak terjemah pun payah. Pasal saya tak baca buku terjemahan. Dan buku fiqh yang lama memang tidak diterjemahkan. Jadi kita nak terjemah pun tidak tahu. Tapi asal makna istitabah daripada perkataan tatayyub, makna memperelokkan diri. Orang Arab kan bila bagus dia kata tayyib. Tayyib mana bagus. Baik. Baik. Oh dah agak. Minum dulu. Bismillah. Ada sebagai ulama guna perkataan al-istinja. Dan orang Melayu pun guna perkataan istinja. Babul istinja, bab istinja. Orang Melayu pun dia guna perkataan istinja. Kerana orang Arab memang dia faham lah. Bukan hanya dari sudut peristilahan fiqh, malah dari sudut pembahasaan juga. Istinja ni sudah difahami, maknanya melepaskan diri daripada najis kencing dan berak. Malah dalam hadis-hadis Nabi SAW, saya kira banyak jugalah perkataan yang para sahabat Rasulullah SAW menggunakan kalimat itu. Antara yang masyhur jugalah. Di samping qada al-hajah. Bila sebut babul istitabah, saya kira yang takhasus dalam fiqh saja yang tahu. Orang awam memang dia tidak tahulah. Orang yang tidak mempelajari ilmu fiqh secara khusus, memang dia tak berapa dengar. Melainkan kalau dia
baca buku-buku fiqh secara keseluruhan lah, sebahagian besar daripadanya boleh tahu. Tapi bila sebut bab qada al-hajah, buku fiqh biasa pun ada tulis, hatta dalam buku-buku bahasa Melayu yang ringkas. Termasuk juga bab al-istinja. Bab istinja pun buku-buku fiqh ringkas pun hatta diterjemahkan dalam bahasa Melayu juga menggunakan istilah yang sama. Jadi tidak ada masalah. Babul istinja. Malah hadis-hadis Nabi SAW memang banyak guna istilah itu. Banyaklah. Antara yang masyhur ialah hadis Salman Al-Farisi dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Yazid, di mana orang tanya Salman, hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khara'ah faqala ajal. Nahana Rasulullah an nastaqbil al-qiblah bigha'id aw baul. Nahana an nastanji bil yamin. Nahana an nastanji bi aqalla min salasati ahjar wa nahana an nastanji bi raji'in aw asmin. Dalam bab istinja ni hadis Salman atau antara hadis yang paling masyhur. Yang saya lihat yang banyak digunakan pakai, dan dia hadis yang bagus. Bila saya kata hadis yang bagus, tak bermakna hadis lain itu tidak bagus, tapi hadis yang banyak dirujuk, kerana dia memuatkan banyak perkara, dan dia ada signifikan yang tertentu, di mana orang tanya Salman Al-Farisi, adakah Nabi-Mu mengajarkan segala-galanya termasuk berak dan kencing? Al-khara'ah ni ialah berak dan kencing, cara qada hajat. Nabi engkau dah hajar belaka ke? Dia tanya Salman Al-Farisi, dan dikatakan orang Yahudi. Ada riwayat menunjukkan bahawa Yahudi yang tanya beliau, Nabi engkau dah hajar semua ke? Kencing berak pun dia ajar ke? Pelik dia, kan? Dia berkata, ya, na'am, ajal, yes. Pasal orang ingat bila agama ni dia nak ajar buat apa, berak kencing, benda orang dah boleh buat, kan? Betul tak? Orang Islam je berak kencing, orang bukan Islam tak berak. Orang bukan Islam tak kencing. Orang bukan Islam dia berak tak basuh, dia kencing tak basuh, dia basuh juga. Jadi benda yang seolah-olah macam nak ajar buat apa, macam tu lah. Jadi dia pelik, Nabi kau ajar semua sampai berak pun dia ajar ke? Macam tu lebih kurang. Dia kata ya. Apa yang dia ajar, yang disebut oleh Salman dalam hadis ni 4 benda. Nahana an-nastaqbilil qiblah, an-nastaqbilal qiblah bigha'id aw baul. Nabi larang nombor 1, kami menghadap kiblat, sama ada berak atau kencing. Itu nombor 1, Nabi larang. Berak kencing tak boleh menghadap kiblat. Adalah huraiannya tu. Kan bila kita belajar adab istinja, nanti ada salah satu, tak boleh menghadap kiblat dan membelakangkannya, yang melibatkan perselisihan para ulama. Dan sekiranya dalam isu istinja, antara ulama khilaf yang banyak ialah boleh tidak boleh. Ada banyak pendapat. Ada kata boleh kedua-duanya, ada kata tidak boleh kedua-duanya, ada kata boleh tapi dalam bangunan, luar bangunan tidak boleh, macam-macam. Ada kata boleh menghadap, tak boleh menghadap tapi boleh membelakangkan. Keempat-empat mazhab ada pendapat yang tidak sama, walaupun mereka kadang-kadang berkongsi nah yang sama, tapi kepahaman tu lain-lain. Metod pun tidak sama. Metod tu kaedah besar yang digunakan oleh setiap ulama atau mazhab tertentu. Pasal masing-masing ada kaedah masing-masing yang kadang-kadang mempengaruhi, walaupun hadis itu ada, dah hadis dikongsi secara saksama, tapi ada macam-macam. Bab tu dia panjang sikit perbahasannya, tapi saya akan sebutlah bila kita masuk adab istinja. Nombor 1 kata tak boleh ngadap kiblat, berak kencing tak boleh. Kemudian kata nahana an-nastanji bil yamin. Nabi juga larang kita istinja. Nampak dia guna nahana an-nastanji bil yamin. Banyak hadis pasal istinja, sebut istinja ni secara khusus. Nabi sebut, sahabat sebut istinja. Ini salah satu daripada ni, sebut istinja kan. Nahana an-nastanji bil yamin, Nabi larang kami beristinja, yakni bersuci daripada berak dan kencing, bil yamin, dengan yamin, dengan tangan kanan. Yamin tangan kanan. Ni tangan kanan. Ngajar macam orang 100 orang, suara kuatlah. Semangat lain macam ni pasal sakit leher kan. Bismillah. Nahana nastanji bil yamin, dia larang kami istinja dengan tangan kanan.
Ha? Nampak? Kemudian tangan kanan tu ada juga perbahasa ulama antara mubasyaratun najasah, kita sentuh najis direct dengan tidak sentuh. Majoriti mengatakan kalau kita sentuh najis direct haram menggunakan tangan yang kanan. Kita basuh berak dengan air, of course kita guna tangan kan. Maka tidak boleh kita menggunakan tangan kanan. Haram di sisi majoriti. Ataupun juga sebahagian buku fiqh menyatakan haram secara ijma'. Wallahu ta'ala alam. Saya pun tidak baca keseluruhan buku-buku fiqh yang ada. Tapi tak bolehlah kiranya. Kalau sentuh najis direct, haram, sama ada majoriti atau disepakati oleh seluruh ulama. Kalau direct, mubasyaratun najasah. Tapi kalau kita menggunakan alat yang lain, macam istinja dengan batu, istinja dengan kayu, istinja dengan tisu-tisu dan seumpamanya, kertas dan seumpamanya, kita tidak mubasyaratun najasah, kita tidak sentuh najis. Di situ ada perselisihan, adakah dia haram ataupun hanya makruh sahaja. Nampak? Dua. Yang ketiga dia kata nahana annas apa tadi? Ulang balik hadis tu. Nahana anastaqbilal qiblah, nahana anastanji bil yamin, nahana an nastanji bi aqalla min salasati ahjar. Dia juga larang kami beristinja kurang daripada 3 batu. Nampak? Mesti 3 batu. Batu di sisi majoriti para ulama bila istinja dengan batu mesti 3 biji batu. Kan? Walaupun sebahagian menyatakan 1 biji batu pun boleh asalkan 3 penjuru. Ada sedikit perselisihan dalam isu ini. Dalam mazhab Syafi'i 1 batu pun tak apa. As long as 3 penjuru. Tapi susah tu nak buat. Kan tersentuh najis tu kan masalah pula kan. Sebaik-baiknya guna 3 batu. Seumpama diisyaratkan dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Dan digalakkan oleh para ulama. Kerana kita tidak akan tersentuh najis berkenaan. Kalau dah 3 batu, confirm dah tak kena najis. Ya tak? Kita pegang belah sini. Kalau dah 1 batu 3 penjuru, payah nak buat tu. Kalau boleh buat, tak ada masalah. Masa ada keharusan di sisi sebagian para ulama. Wa nahana an nastanji bi raji'in aw azmin, dan dia juga larang kami beristinja dengan raji'. Raji' ni ialah najis haiwan, especially unta. Jadi dia larang kami beristinja dengan najis-najis haiwan. Kerana najis haiwan ni tuan-tuan, bila dia kering, dia tak ada bau busuk. Dia macam benda material, benda pepejal kan. Tai-tai yang kering lah, tai unta, tai kambing, tai lembu ke apa, bila dia keras, kadang-kadang dia dah tak macam najis. Tapi Nabi larang, tetap tidak boleh beristinja dengan raji', najis-najis haiwan. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh sebahagian para ulama bahawa najis-najis haiwan walaupun halal dimakan, dia tetap najis. Pasal Nabi larang istinja dengan najis. Kan? Walaupun segelintir ulama masih mengatakan ia tidak najis. Namun untuk beristinja tidak boleh. Nak istinja dengan najis burung tak boleh. Pasal ada larangan ini. Walaupun dia kata najis burung tidak najis. Dari sudut najis itu dia kata tak najis. Ada sandaran yang lain. Tapi dari sudut nak beristinja tak boleh juga. Bukan kerana dia najis, kerana ia larangan Nabi SAW secara khusus dalam hadis Salman Al-Farisi ni. Nampak? Ada ulama kata memang dia najis, istinja pun tak boleh. Ada ulama kata dia tidak najis tapi istinja tidak boleh. Nampak? Kena faham boleh follow lah? Boleh follow lah? Susah, takut tak boleh follow. Dan dia kata wa azmin, dan juga tulang. Tulang pun tidak boleh. Sebagian para ulama, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia kata tulang tidak boleh kerana tulang najis. Dan hadis ini juga dijadikan hujah oleh sebagian para ulama yang menyatakan bahawa tulang-tulang haiwan adalah najis yang tidak disembelih lah. Kambing tu kena langgar, mati. Keseluruhan badan kambing itu adalah najis kerana dia bangkai. Tak terkecuali tulang temulangnya. Walaupun sebagai ulama kata dia tidak najis, adalah dalilnya. Tapi based on hadis ini, Nabi larang beristinja dengan tulang. Pertama kerana kenajisan tulang itu, kata Imam Nawawi.
Di samping tulang-tulang haiwan kadang-kadang masih ada darahnya, jadi tidak suci. Yang kedua, ada hadis yang lain, itulah hadis dalam Sahih Muslim daripada Ibnu Mas'ud, dengan jelas Nabi menyatakan fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Dia adalah makanan saudara-saudaramu daripada para jin. Jadi tak boleh. Nampak? Nak sembelih pun tak boleh. Sembelih dengan tulang walaupun dia tajam. Sembelih ni dengan batu boleh, dengan besi boleh, atau apa-apa sahaja yang tajam, kayu boleh. Tapi ada dua benda yang tidak dibolehkan untuk sembelihan haiwan. Kalau kita sembelih dengan alat itu tidak sah. Itulah kuku dan juga tulang. Nampak? Di atas hadis yang diriwayatkan antara Sahih Muslim lah, bila kita belajar babuz zakah, bab zakat, bukan zakat, babuz zakati, bab penyembelihan. Zakat ni ada dua. Satu bidzal, zakah, tu makna penyembelihan. Satu lagi zakah bizai, dengan zai, itu zakat harta. Zakat lah, bab zakat kan. Jadi dalam bab penyembelihan tu, Nabi menyatakan dengan jelas fa innaha zadu ikhwanikum minal jin. Dia adalah makanan saudaramu di kalangan para jin. Baik. Jadi ada disebut istinja. Yang istitobah tadi, hadis Aisyah pun sama. Yang istitobah saya tak baca hadis tadi. Lajuk sangat. Ulama guna istitabah ada hadisnya, antara hadis Aisyah yang diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah, idza dhahaba ahadukum ilal ghaid falyastatib bisalasati hajar. Bila seorang kamu pergi berak, Aisyah kata, Nabi kata, bila seorang kamu pergi berak, falyastatib bisalasati hajar, hendaklah dia istitabah, memperelokkan dirinya, yakni dengan 3 batu, istinja. Ada lagi ulama guna babut takhalli, ada ulama guna babut tabarrus. Kerana perkataan-perkataan ini amat maklum di sisi orang Arab, penggunaannya dalam hak ehwal qada hajat. Jadi tak kisahlah menggunakan mana-mana istilah. Jadi saya guna bab qada al-hajah. Tapi ada lagi istilah yang sama, itulah babu al-istitabah, bab al-istinja, bab at-takhalli, bab at-tabarrus. Dan mana-mana istilah yang dipakai tidak ada masalah sama sekali. Dalam konteks ni, la musyahata fil istilah. Tidak ada masalah dengan pengistilahan. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Baik. Ada soalan? Ada nak tanya apa-apa? Mana tadi? Ini tak ada lah nota kan. Saya tak tulis nota ni. Ini huraian sajalah ya. Buka balik. Mana tadi? Alamak. Macam mana nak buka? Dia terkeluar tadi. PPT, PPF. Nota ibadah. Buka yang ni lah. Itu yang pertama. Maksud kepada bab qada al-hajah. Yang kedua ialah yang perlu kita tahu ialah hukum qada al-hajah. Hukum qada hajah. Apa hukum qada hajah? Qada hajah di sisi majoriti adalah wajib. Al-istinja' indal jumhur wajibun. Istinja' di sisi majoriti adalah wajib. Kenapa mereka kata wajib? Pertama sekali kerana ada nas yang jelas. Antaranya ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muddassir. Ya ayyuhal muddassir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut,
bangunlah kamu dan berilah peringatan. Dan besarkanlah Tuhanmu, wa rabbaka fakabbir. Dan besarkanlah Tuhanmu. Itu dalil dalam bab semayang. Esok-esok bila kita masuk bab semayang, rukun semayang ada 3-14 tu. Rukun hak nombor 1 bab niat kan. Wa rabbaka fakabbir. Rukun nombor 1 niat. Rukun nombor 2 takbiratul ihram. Rukun nombor 2 berdiri. Rukun nombor 3 takbiratul ihram. Dalil takbiratul ihram, wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu besarkanlah ia. Itu satu-satunya dalil dalam ayat Quran tentang bertakbir yang dikaitkan dengan solat. Dan besarkanlah Tuhanmu dengan takbir. Bila angkat takbir Allahu Akbar, besarkan Tuhan. Awak jangan besarkan niat pula. Kan? Patut bila kita angkat Allahu Akbar, kita ingat Tuhan, besar Tuhan ni. Allah Maha Besar. Kan? Susah lepas tu bila bertakbir ingat Allah, jangan ingat niat. Niat jugalah, tapi jangan lari daripada maksudnya asal, membesarkan Tuhan. Dan itu disebabkan, itulah sebab disyariatkan takbir pada permulaan solat. Kita bincang bab semayang. Baik, mana tadi saya cerita apa? Wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Dan pakaianmu sucikanlah ia. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita menyucikan pakaian kita, termasuk juga tubuh badan kita daripada segala bentuk kenajisan. Sementara Nabi SAW menyebut dalam beberapa hadis. Antaranya hadis Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, di mana kata baginda, tanazzahu anil baul fa inna amata azabil qabri minhu. Nabi kata, bersucilah kamu daripada kencing, kerana sebahagian besar daripada azab kubur ialah daripadanya. Masuk kencing tu kena najis, tak basuh atau seumpamanya. Nampak? Sementara ada hadis yang lebih sahih daripada itu, ialah